saya difahamkan. Ada juga orang menyoal, minta maaf saya pergi balik kepada isu tersebut. Ada juga yang menyoal apa yang berlaku pada 19 hari bulan cuma adalah undi mengikut suara. Macam mana kita nak tahu berapa orang yang sokong, berapa orang tak sokong? Betul, satu persoalan yang baik. Tapi orang yang tanya soalan ini pun wajar faham bahawa proses untuk mengambil undi telah dinyatakan dengan cukup jelas di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, di mana dinyatakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak veto buang undi bersuara adalah orang yang nak bangkang. Perkara 40, peraturan 463 menyatakan diadakan undi bersuara yes or no, ya atau tidak. Yang mana yang lebih, itu yang diterima. Tapi sekiranya ada salah seorang daripada 222 orang yang bangun, itu di bawah peraturan 464 pula, bangun dan membantah dan diadakan usul belah bahagi, undi belah bahagi, dan kemudian disokong oleh 15 orang atau lebih, maka tidak ada pilihan, yang suara tadi dibuang. So siapa yang berkuasa untuk menentukan undi belah bahagi, bukan undi suara? Pembangkang. Pembangkang, bukannya speaker, bukannya kerajaan. So kalau pembangkang sendiri telah tidak mahu melaksanakan undi belah bahagi, maka mereka hilang hak untuk menyoal, ini baru undi suara, kita tak tahu. You tak ada hak. Orang yang tak melaksanakan hak tidak ada hak untuk menampilkan pandangan yang sebalik daripada keputusan itu. Itu rakyat kena faham. Dan itu tertulis dengan jelas di bawah peraturan, bukannya satu perkara yang direka-reka. Baik, jadi di sini apa yang Tuan Hanif katakan tentang keperluan MOU itu untuk undi percaya? Keperluan MOU itu adakah diperlukan sangat-sangat ataupun sebenarnya tak perlu pun, atau bagaimana? Bagi saya, daripada rentetan peristiwa yang berlaku sejak pada 16 Disember sehinggalah pada hari ini sekalipun, saya rasa tidak ada keperluan untuk menentukan pematuhan kepada MOU itu. Kerana apa? Kerana ramai yang berdebat dan berbahas, walaupun di pihak pembangkang, saya yakin, saya percaya bahawa Syahidan Kasim sebagai contoh, dia berbangun dan dia mengatakan bahawa tak perlulah buat usul ini, kalau boleh tarik balik, kami terima. Jadi even di pihak yang tidak menjadi kerajaan perpaduan pun memang telah menzahirkan di Parlimen ketiadaan keperluan untuk usul dipercaya dan tiadaan keperluan untuk MOU. Jadi bagi saya lah, yang penting tentang MOU ni, ia memberi bantuan kepada rakyat memahami dasar-dasar utama kerajaan yang akan datang. Tapi tidak bermaksud tanpa MOU maka usul undi percaya itu tidak akan berjaya. Tidak. In fact, saya percaya usul undi percaya itu berjaya bukan kerana MOU. Kerana bagi saya di tahap sekarang ni, saya boleh gunakan dengan selesa kematangan wakil rakyat untuk faham peri penting kerajaan yang stabil. Walaupun kerajaan tu mungkin you tak suka, kerajaan tu mungkin you benci, tapi itu tak penting sebab fikiran peribadi awak tidak relevan dalam parlimen. Yang penting sesiapa sahaja yang berhak menjadi kerajaan, walaupun dibenci, tidak disukai, perlu diberi peluang untuk tadbir urus yang sihat. Cara macam mana? Cara kerajaan stabil. Bagaimana kerajaan stabil? Dengan melihat sama ada kita boleh sokong ataupun tidak dalam dasar-dasar yang akan datang. Itulah dia yang saya katakan di peringkat awal tadi, mulai pada 19 Disember. Adakah itu merupakan satu, okey, apabila MOU itu telah berdasarkan, adakah itu merupakan satu simbolik kepada mereka yang berada dalam kerajaan perpaduan, mengatakan bahawa inilah juga titik noktah kepada ketidakstabilan, orang kata apa, istilah tekan butang, tarik sokongan, langkah ideologi ini tidak akan wujud lagi selepas ini. Adakah itu merupakan satu simbolik, Tuan Hanif? Ya, betul. Ia menjadi bukan saja simbolik, ia menjadi satu perkara yang pencetus kepada penoktahan isu ketidakstabilan politik. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan pun harus wajar menghormati peluang yang diberi untuk kerajaan yang stabil. Yakni bila buat polisi, jangan disulami dengan kepentingan peribadi. Bila buat polisi, mesti ditentukan untuk kepentingan negara dan rakyat, baru dapat menyokong
niat suci, hasrat untuk Mhm. dibentuk satu kerajaan yang stabil. Baik. So dia give and take. Kalau kerajaan mula pecah, persetujuan persefahaman ni, maka jangan salahkan mana-mana pihak, sama ada yang menjadi kerajaan perpaduan ataupun of course yang di luar ni yang akan cuba menjatuhkan kerajaan tersebut. Tapi saya yakinlah sudah tiba masanya selepas peristiwa-peristiwa perik yang kita lalui sejak 23 Februari 2020 sampai sekarang, kita tidak mahu negara kita tidak stabil seperti itu. Macam saya cakap, rakyat pun kena faham. Tak penting sama ada kerajaan itu awak suka atau tidak. Yang penting kerajaan perlu diberi peluang untuk menguruskan urus tadbir negara dengan sihat, selagi dia jujur dan ikhlas. Dan para pemimpin politik lain pun wajib jujur dan ikhlas. Walaupun daripada JC, daripada WhatsApp, Tuan Hanif, dulu Mahyadin dan PN yang meroyan tak move on dari awal. And Mahyadin juga yang minta tunjuk keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Tapi bila dah buat, cakap tak perlu pula dasar kaki belik PN ni. Soalan dia, Tuan Hanif, PN asyik pertikaikan nama kerajaan perpaduan ni. Bak kata diorang ini kerajaan campuran sebab ada pembangkang. Tapi saya rasa government gunakan nama yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada peringkat awal. Dan since PN minta naikkan sikit soalan tu, and since PN panjang since PN yang sombong tolak cadangan Yang di-Pertuan Agong dan decide nak jadi pembangkang yang progresif, tapi sampai sekarang meroyan even dalam sidang parlimen. Buang masa je. So macam mana tu? Baik, terima kasih di atas soalan tersebut, saudara JC. Sebenarnya soalan ini lebih berbentuk kepada analisa politik tentang tindak tanduk dan karakter pihak-pihak tertentu. Tetapi saya rasa molek juga saya ambil peluang untuk memberi komen atau jawapan ringkas kepada komen ini. Ya, sebenarnya inilah yang dipanggil politik kematangan. Inilah apa yang rakyat mahu, politik yang matang. Kita tidak boleh lagi terima pemimpin politik membangkitkan isu A, dan bila A dilaksanakan dengan pilihan yang ditawarkan, maka kemudian menolak pula apa yang dilaksanakan, mengatakan Z. Ini kita tak boleh terima. Di situlah rakyat sekarang ni perlu menampilkan bantahan kepada sikap-sikap politik yang tidak molek ni, yang auta, yang suka pusing memusing ni. Betul, Muhyiddin Yassin telah menampilkan isu keabsahan dalam pandangan politik, dalam pandangan perundangan saya. Pada masa itu Muhyiddin berhak untuk bangkitkan ataupun untuk cabar Anwar sahkan melalui usul undi percaya yang dilakukan. Tapi apabila nak dilakukan pula, ada pihak daripada Perikatan Nasional yang mengatakan tak perlu, seperti Syahidan Kasim. So apakah dia di manakah dia konsistensi pandangan Perikatan Nasional? Tapi kemudiannya apabila diletakkan untuk usul untuk diundi, maka Muhyiddin Yassin tidak bangun untuk minta belah bahagi. Kalau dia yakin ramai tidak menyokong kerajaan ini ataupun Anwar Ibrahim, kenapa dia sendiri tidak bangun minta belah bahagi? Itu persoalannya yang Muhyiddin patut jawab. Kalau tidak dijawab, walaupun saya percaya Taqiyuddin mengatakan bahawa mereka tidak memohon belah bahagi kerana MOU tu tidak sah. Saya telah jelaskan, bukan MOU tu tidak sah, memang ada bahagian yang tidak sah. Tapi itu tidak menjadikannya tak sah, sebab daripada awal MOU tidak mempunyai perikatan kontrak. Ianya cuma persefahaman. Tapi itu adalah alasan yang dangkal, kerana ianya ditandatangani oleh pihak yang menjadi kerajaan, bukan oleh Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional tiada hak untuk menyoal perjanjian atau persefahaman itu untuk mengatakan mereka tidak ingin sokong, sebab persefahaman itu bukan dengan mereka pun. So di sini jangan bagi alasan-alasan dangkal. Para pemimpin politik, sama ada kerajaan maupun pembangkang, kena belajar itu mulai sekarang. Sebab kalau awak bagi penjelasan yang dangkal, kami akan bangkitkan tentang kedangkalan anda sehingga anda hilang kredibiliti untuk menjadi pemimpin politik dan anda dibuang oleh rakyat seperti mana beberapa orang sudah dibuang.